Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi fid darain amin ya rabbal alamin. Tengok kitab Makhzanul Jawahir pada muka surat 8, baris bawah sekali. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab kita, dan yang ketujuhnya, yang ketujuh daripada 8 syarat sah qasar tu, keadaan orang yang niat qasar itu khabar bagi keadaan yang musafir, ialah yang musafir ia orang tu. Jadi orang yang niat qasar tu, keadaan dia ni duduk dalam musafir, duduk dalam keadaan sedang berjalan lah. Bila kata musafir ni, musafir ni maksudnya orang tu dia sedang berjalan. Dia tu tengah berjalan. Kot tu. Kalau gitu kita fahamlah, kalau dia dah bermukim dah. Bila dah bermukim dah, boleh tak ada niat qasar? Tak boleh lah. Sebab syarat dia mesti dia tu niat qasar tu ketika mana dia tengah musafir. Mana musafir tu pada sekalian sembahyangnya. Pada sekalian sembahyangnya, sembahyang bagi orang tu. Maksud dia, orang yang niat qasar tu mesti dia kekalkan niat qasar tu daripada awal sembahyang sampai habis sembahyang. Dia kena kekalkan niat qasar tu daripada awal sembahyang sampai bagi salam lah, akhir sembahyang. Maksud dia tak boleh nak ubah niat tu kepada tamam, ataupun dia niat nak memutuskan safar ke, tu tak boleh lah. Kalau dia ubah tengah duk sembahyang, dia ubah pin niat jadi tamam, dia tak berkekalan lah niat dia tu pada sekalian sembahyang. Pada sekalian sembahyang, pada tu takluk, betul dah. Habis. Jadi dia kena kekal, kekalkan niat dia tu. Tengok dia kata apa? Maka jika niat ia seorang tu di dalam sembahyangnya akan iqamah. Hak jawi muka surat, dia mula tak sat muka surat 8 belah bawah. Ni masuk 9 dah. Muka surat 9 dah. Atas kali. Maka jika niat ia seorang hak niat qasar tadilah, dia niat di dalam sembahyangnya akan iqamah. Dia niat iqamah. Apa iqamah? Bermukim. Niat nak tetap dekat situ tempat dia sembahyang tu. Iqamah tu yang memutus akan safarnya. Iqamah hak memutus safar tu lah. Niat nak mukim itu, nak menetap situ. Dia nak duduk situ, dia niat, atau kita kata dia niat nak duduk situ 4 hari. Habis ya. Ni kira menetap, putus safar lah. Niat nak duduk kat sini 10 hari. Habis putus safar. Atau yang tu tak jawab lagi. Atau syak ni, atau tu atas dekat niat ni, maka jika syak ia seorang tu, seorang yang niat qasar, adakah ni rupa bagi syak tu rupa dia macam mana? Adakah ia seorang tu telah niat iqamah
adakah dia ni dah niat iqamah, niat nak menetap atau tiada, ataupun dia tak niat lagi menetap. Tu masalah yang kedua. Dia syak dia niat mukim ke tak lagi, niat mukim ke tak lagi. Atau ni masalah ketiga pula, atau tu atas kat niat lagi ni. Maka jika sampai perahunya, perahu bagi orang yang niat qasar tadi lah, dia naik perahu, dia qasar dengan perahu, sampan. Sampai tu akan tempat kediamannya. Tempat kediaman ni maksud dia tempat yang dia nak mukim, tempat yang dia nak bermukim. Gitu. Sampai dah tempat kediaman dia. Padahal ia seorang tu di dalam sembahyang yang diqasarkan. Padahal dia duduk tengah sembahyang, perahu duduk jalan, sampai dah tempat kediaman dia. Dia orang Kuala Perlis juga. Dia perahu sampai dah Kuala Perlis. Jadi padahal dia duduk tengah semayang tu. Semayang pula, semayang qasar lah. Duduk tengah qasar asar waktu tu. Contoh. Tu masalah apa tu? Masalah ketiga. Masalah ketiga. Atau ni masalah yang keempat pula. Atau atas dekat niat. Atas kat niat tadi. Maka jika syak ia seorang tu, seorang yang niat qasar tadi, syak lagu mana pula? Adakah sudah sampai perahunya akan tempat kediamannya, tempat kediaman seorang tu, atau tiada? Ni tiada sampai. Sampai ke tak sampai lagi ni? Sampai ke tak sampai lagi perahu ni? Jawab bagi 4 masalah tu. Tengok ulama. Dia himpun dulu masalah, lepas tu dia jawab semua. Ni dahsyat. Dahsyat. Dia tak buat satu jawab. Ni dah dia buat 4 masalah, jawab ke semua 4. Jawab dia mana? Jawab bagi jika tu nescaya tiada harus. Tiada harus ni haram lagi, tak sah lah. Bagi seorang tu tiada harus tu oleh qasarkan sembahyangnya, sembahyang seorang tu pada 4 masalah itu. 4 masalah tu semua tak boleh qasar. Tak boleh. Sebab dia kena niat qasar tu. Kan dia habaq dah keadaan niat qasar tu ialah yang musafir pada sekalian sembahyang. Maksud dia kena kekalkan niat qasar tu sampai habis sembahyang, sampai selesai sembahyang. Dia tak boleh nak potong niat qasar tu. Kalau potong niat qasar tu habislah. Tadi semua ni baik lingkup niat qasar tu, dia masya-Allah. Tu semua menjahnam niat qasar, ataupun dia niat tukar pi bermukim lah, jahnam niat qasar tu. Habis. Ataupun dah sampai tempat kediaman, bila sampai tempat kediaman, tu tak nama musafir dah. Padahal niat qasar daripada awal semayang sampai habis semayang mesti dalam keadaan musafir. Gitu. Habis. Sebab apa yang kata tiada harus? Alasan kerana ilat pada kata tiada harus tu, kerana keadaannya seorang tu bukannya seorang tu yang musafir pada sekalian sembahyangnya. Dia tu tak kira musafir pada sekalian sembahyang. Boleh jadi dia hanya rakaat pertama saja musafir. Rakaat kedua tu dah sampai dah, tak ada. Hanya lazim dia akan seorang tu oleh mentamamkan sembahyang itu. Lazim, wajib dia kena mentamamkan, menyempurnakan. Maksud dia kena buat 4 rakaat. Dia tak boleh berhenti juga sembahyang tu. Nak kena niat tamam. Tak payah niat tamam lah, dia memang jadi tamam. Tak payah niat tamam lah. Dia kena terus saja buat 4 rakaat habis.
Yang kedelapannya ni hak last ni, syarat yang terakhir bagi qasar ni. Yang kedelapan daripada 8 syarat tu, mengetahui ia seorang yang nak qasar tu. Dia kena tahu akan bahawa qasar itu harus. Nah, qasar itu ni kena takdir sikit. Qasar itu yang ni hukum qasar itu. Gitu. Hukum qasar itu harus bagi yang musafir. Dia kena tahu kata hukum qasar ni sebenarnya harus dibolehkan untuk orang yang musafir. Nah, dia kena tahu. Tahu ni penting ilmu ni. Kalau tak tahu kata qasar tu harus, nak buat qasar gimana? Dia pun tak tahu boleh ke tak boleh. Maka jikalau qasar oleh orang yang jahil. Jahil apa? Jahil dengan harus qasar. Dia ni tak tahu kata harus buat qasar baginya. Bagi orang tu lah, orang jahil tu. Dia jahil kata harus qasar bagi dia tu. Nescaya jawab bagi, jikalau tu nescaya tiada sah sembahyangnya. Tak sah. Sebab apa kira tak sah? Alasan tak sah tu kerana bermain-mainnya. Ni buat main-main ni. Sebab tu dia kena tahu kata qasar ni boleh untuk orang yang macam aku ni, boleh. Aku musafir ni. Tu penting ngaji. Kadang orang tak erti tu bukan kata ni qasar pun tengah tu dia tak buat. Dia buat sembahyang tamam juga. Dia tak erti. Orang suruh mengaji dia buat action. Orang suruh mengaji malah mengaji buat jamak qasar, tak mau kan nak berjalan pergi mana pun. Tengok itu orang heret pergi Kuala Lumpur. Awak tak buat tamam, jamak pun tak buat, lambat duk tunggu dia pula. Jadi mengajilah. Mengaji bukan payah mana pun. Lagi dia kata lagi, bermula sembahyang qasar itu terlebih afdal bagi orang musafir. Sembahyang qasar tu terlebih afdal bagi orang musafir. Lebih afdal tu daripada sembahyang tamam. Daripada sembahyang 4 rakaat lah. Tamam ni 4 rakaat. 2 rakaat tu afdal lagi. Hak tu pahala lebih lagi. Tu pun dia kata terlebih afdal tu atas qaul yang masyhur, atas pendapat yang masyhur. Tapi dia ada kait. Kait yang kata terlebih afdal tu, kait dia mana? Apabila sampai saparnya ni, perjalanan orang musafir tu 3 marhalah. Bila sampai perjalanan dia tu 3 marhalah. Kita kira tengok lah. 3 marhalah. Kalau 2 marhalah kita bos 90. Kalau 3 marhalah campur lagi 45 je. 90 campur 45, 135. Ada 135 kilometer. Waktu tu afdal kita buat qasar. Lepas tu kita faham pula, kalaulah kurang daripada 3 marhalah, baru ada 2 marhalah saja perjalanan tu, afdal mana? Afdal tamam. Afdal tamam. Nak buat qasar, harus boleh buat qasar, buatlah nak buat. Tak ada masalah. Kalau 2 marhalah boleh buat qasar, cuma afdal dia tamam lah. Gitu. Tapi bagi saya ni sampai 2 marhalah tu kira qasar lah. Untuk saya jadi afdal qasar belakang. Duk tunggu tu lah. Duk tunggu nak qasar tu lah. Payah juga tu kalau kita kata nak ambil hak afdal tu. Dia kira nampak afdal qasar belakang. Gitu.
Padahal perjalanan baru ada 2 marhalah. Tapi dia duk nampak hak qasar tu macam afdal. Jadi dia kena naik 3 marhalah baru afdal qasar. Nah, ni bincang afdal lah. Kalau bincang harus 2 marhalah harus dah. Kot tu. Jadi 3 marhalah afdal kita buat qasar. Sebab apa? Sebab meraihkan khilaf. Khilaf mana? Khilaf mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi ni bila naik 3 marhalah safar tu, perjalanan 3 marhalah, maka dalam mazhab Hanafi dia mewajibkan qasar. Dengan makna tak buat qasar haram lah. Jadi nak ra'i khilaf lah. Sebab ada mazhab yang sampai tahap mewajibkan qasar bila dah naik sampai 3 marhalah wajib qasar. Ada mazhab macam tu. Maka kita nak keluar daripada khilaf tu. Dengan makna hak kita buat ni tak ada satu pendapat pun yang kata haram, tak ada satu pendapat pun yang kata berdosa, maka elok kita buat qasar. Gitu habis. Melainkan istisna pada kata afdal, pengecualian pada kata afdal. Maksud dia tak afdal. Hak tak afdal mana? Melainkan kemudi perahu. Kemudi ni driver. Kemudi perahu, driver perahu. Hak ni afdal tamam. Dia duk kerja awak perahu. Hari-hari dia 2 marhalah. Hari-hari dia 3 marhalah. 3 marhalah dia punya perjalanan dia hari-hari pima duk buat perahu, duk kerja dia hak tu. Macam tu juga kita kata driver bas ke, ataupun driver kereta api ke. Tak kira lah. Hak jenis macam ni afdal tamam. Afdal tamam. Jadi melainkan kemudi perahu, driver perahu. Kita kena buat tafriq sikit tu. Tafriq pada kata melainkan kena buat sikit. Tafriq ni kita kena buat ni, maka afdalnya tamam. Sebab kerja dia tiap-tiap hari macam tu, duk buat perahu pima macam tu, lori ke, gembah ke. Yang lagi akan datang sebutnya, nantilah dia akan ceritalah. Dia akan sebut nanti ke depan. Habis hang tu. Lagi dia kata lagi, dan dikehendaki dengan sampai saparnya 3 marhalah itu. Dikehendaki dengan sampai saparnya perjalanannya 3 marhalah itu. Mana bahawa dikehendaki itu mubtada', bahawa tu khabar. Ialah bahawa adalah perjauhan antara permulaan saparnya. Perjauhan, jarak lah, kita kata betul lah. Perjauhan ni jarak antara permulaan safar, tempat yang dia mula safar tu, dan antara tempat qasadnya. Tempat qasad ni tempat yang dia nak tuju pi tu. Dengan huruf dal. Dengan ni dengan ni kalau orang mengaji nahwu ni lah, dengan ni ta'alluq mahzuf jadi hal pada kata qasad tu. Hal pada kata qasad tu, hal keadaan qasad tu dengan huruf dal. Maksudnya dibacakan dengan huruf dal. Jangan baca dengan huruf ra pula. Ra ni qasar. Tapi kemudi itu boleh juga qasar. Boleh. Boleh qasar, cuma tadi kita bincang afdal. Afdal dia tamam. Itulah. Saya pun mau jadi driver gitu, tu nampak afdal qasar. Belah saya ni lah. Dah boleh qasar. Qasar lalu. Dengan huruf dal. Ni kalau dalam Arab ni halakauni qasdi, halakauni
hala kaunil qasdi maqru'atan biharfid dali lah. Hal keadaan qasad tu dibacakan dengan huruf dal. Dibacakan dia dengan huruf dal. Yang baca dengan huruf ra jadi qasar. Tempat qasad ni tempat tuju. Tu tempat qasad, tempat tuju. Nah, jadi jarak antara permulaan adalah perjauhan antara permulaan safar dan antara tempat qasad, tempat tuju tu 3 marhalah. 3 marhalah ni khabar bagi adalah. Adalah mana? 3 marhalah. Nah, dia mesti ada 3 marhalah. Nah, tu yang kita nak kata 3 marhalah sampai safar 3 marhalah tu. Nah, daripada kita kata daripada Perlis ni 135 km ke mana? SP tak tahu sampai ke tak. Kita buhlah Penang sampai tu 3 marhalah. Okey, Perlis ke Penang. Daripada Perlis ke Penang. Perlis ni tempat mula safar, Penang tu tempat qasad, tempat tuju pi. Ada 3 marhalah. Kalau gitu hak tu boleh mula, hak tu dia kira 3 marhalah. Bila kira 3 marhalah, afdal kita buat qasar. Afdal buat qasar. Habis hang tu. Dan jika sebelum memutus ia seorang musafir tu dia akan tempat qasar tu sekalipun walaupun dia belum putus. Nah, maksud dia tak putus lagi tempat nak pergi tu. Maksud dia tak putus lagi tempat dia nak pergi, tapi dia tahu tempat dia nak pergi tu 3 marhalah lah. Dia tahu tempat dia nak pergi tu 3 marhalah dah. Nah, dia nak pergi Perak. Dari Perlis pergi Perak memang 3 marhalah. Penang pun 3 marhalah dah. Cuma dia tak putih lagi Perak tu tang mana. Perak boleh jadi tang Taiping tu je. Boleh jadi dekat Bukit Merah je. Boleh nak jadi sampai Ipoh tu. Nah, walaupun dia tak putih lagi. Nah, tetap kira 3 marhalah tu. Dan jika sebelum memutus ia akan tempat qasad. Nah, sekalipun. Dan jika tiada sampai safarnya, jangan dia tak tahu sudahlah. Janganlah dia sampai tak tahu nak pergi tang mana. Mai ikut berjalan. Hari tu kita dah mengaji dah awal tu. Kalau ikut orang panggil apa, orang yang hanyut ni, dia berjalan ikut kaki ni. Nah, ikut dah lah. Minyak lagi, ada minyak lagi tu nak tekan minyak pergi. Hak ni sampai tak tahu ke mana ni, tak boleh lah. Nah, tak boleh dia nak buat qasar kecuali dah lepas daripada 2 marhalah. Tu kita dah bincang dah awal tu. Dan jika tiada sampai safarnya akan yang demikian itu. Jika tak sampai safarnya perjalanan musafir tu, tiada sampai tu akan yang demikian itu 3 marhalah. Tak sampai 3 marhalah lagi. Jawab bagi jika nescaya sembahyang tamam itu afdal daripada sembahyang qasar. Kalau gitu tamam afdal lagi lah. Nah, afdal lagi daripada qasar. Nah, boleh dah nak buat qasar bila 2 marhalah, boleh buat qasar. Tapi nak kira afdal, tamam tu afdal lagi. Kerana ilat. Nah, kerana ni ilat bagaimana ni? Ilat atas naik balik. Ilat dekat terlebih afdal tu. Bermula sembahyang qasar itu terlebih afdal bagi orang musafir tu daripada sembahyang tamat atas qaul yang masyhur apabila sampai safarnya 3 marhalah. Naik balik atas. Sebab apa kata afdal? Kerana keluar daripada khilaf Abi Hanifah.
khilaf Abi Hanifah. Yang mengata ia Abi Hanifah tu dengan wajib qasar pada surah yang pertama. Surah yang pertama tulis tantu. Surah ni maksudnya masalah ataupun gambaran yang pertama. Surah yang pertama tulisan tu yakni sapar 3 marhalah. Jadi untuk sapar 3 marhalah, kalau ikut mazhab Hanafi, mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafi ni wajib qasar. Wajib qasar. 3 marhalah wajib qasar. Dan wajib mentamam pada yang kedua. Pada yang kedua tu kita tulis yakni sapar 2 mahlah. Yang kedua tu surah yang kedua. Apa surah yang kedua? Yakni sapar 2 mahlah. Sapar 2 mahlah wajib qasar. Wajib qasar lah. Wajib tamam. Wajib tamam. Maksud tak boleh buat qasar. Tu mazhab Hanafi. Dia kena naik 3 marhalah baru boleh buat qasar. Bukan kata boleh, wajib terus qasar. Tapi kalau takat 2 marhalah, hak tu wajib tamam. Sebab tu yang kata afdal tu. Afdal kita buat qasar bila sampai 3 marhalah. Dan afdal kita buat tamam kalau belum sampai 3 marhalah. Kalau perjalanan kita tu hanya 2 marhalah, afdal kita tamam. Sebab apa? Sebab nak keluar daripada khilaf mazhab Hanafi ni lah. Habis hang tu. Banti yang tu. Buh titik sikit lagi ikut baca telajak. Kita diawi baca telajak jadi pening. Masa tak ada perenggan apa semua ni. Jam juga kan. Dia kata apa? Dan muqabil qaul masyhur. Tadi kita duk bincang tadi ni qaul yang masyhur lah. Qaul yang masyhur kata afdal bila 3 marhalah afdal buat qasar. Dan muqabil ni gulawan ataupun yang melawani. Yang melawani qaul masyhur tadi. Hak lawan qaul masyhur tu berkata ia muqabil tu. Muqabil qaul masyhur tu dia kata apa? Sungguhnya sembahyang tamam buat 4 rakaat tu afdal daripada sembahyang qasar semata-mata. Apa semata-mata? Tafsir semata-mata tu sama ada sampai saparnya perjalanan dengan 3 marhalah atau tiada. Tak kira lah sampai 3 marhalah ke tak, tiada tu tiada sampai 3 marhalah lah. Tak sampai lagi 3 marhalah pun afdal buat tamam. Hak tu muqabil bagi masyhur. Muqabil bagi masyhur. Tapi hak masyhur dia bila naik 3 marhalah afdal qasar, bukan afdal tamam. Habis. Ni masuk masalah kemudi. Dia kata nak cerita tadi kemudi driver ni. Driver perahu. Adapun kemudi perahu. Driver perahu ni yang musafir ia kemudi perahu tu di dalam laut. Dia duduk musafir dalam laut. Tu geng kapal. Duk pi London apa kapal depa. Pi sampai luar negara tu. Pi tengok MU kalah semalam. Ni dapat geng kapal tu. Tu melawak lah. Ada fan MU lagi marah. Jadi abang kata apa? Gen tu kan duk musafir ya. Duk kerja musafir ya. Kapal duk bergerak. Jadi hak gen driver perahu ni yang musafir ia di dalam laut. Atau serta kemudi perahu ahlinya. Atau dan serta kemudi perahu tu ahlinya. Ahli dia. Serta ni bersama-sama dia lah. Bersama-sama dengan kemudi perahu tu ahli dia. Ahli ni boleh jadi apa? Anak isteri dia.
punduk dalam kapal dengan dia ke, dengan perahu dengan dia ke. Ataupun kita kata kalau kapal tu dia ada dia ada, kalau kapal tu dia ada anak-anak buah dia tu, panggil apa anak buah kapal tu, orang kapal tu lah, orang kapal tu Thailand apa benda tu nama dia, tak ingat lah. Jadi dia kata apa, ahli dia ada ahli dia lah, bersama dengan kemudi tu, driver tu ahli dia. Kalau ni boleh kita berdua lah, kelasi kapal boleh juga lah kata ahli, ataupun keluarga dia sendiri ke, keluarga dia sendiri pun duduk dalam perahu tu. Dan seperti juga ni semacam kemudi perahu juga tu, seperti juga ni semacam kemudi perahu juga, mereka yang sentiasa ia mereka tu musafir. Haduk musafir gen driver lori, driver bah, duk kerja musafir dengan tiada berkampung di tempat. Tak ada berkampung kat tempat mana. Duk kampung dia atas bah tu, kampung dia atas lori tu. Maka sembahyang tamam itu afdal daripada sembahyang qasar. Kalau hak macam ni, maka jawab bagi adapun kemudi perahu tu, maka sembahyang tamam itu afdal daripada sembahyang qasar. Tamam afdal lagi daripada qasar, dengan tiada khilaf antara dua qaul itu. Dua qaul itu ni qaul masyhur dan muqabilnya. Gitu. Dua qaul tu yakni qaul masyhur dan muqabil. Kalau dalam mazhab, sebab apa ni? Sebab apa yang kata afdal tamam? Sebab ra'i mazhab Hanafi, mazhab Hanbali. Mazhab Hanbali dia wajibkan tamam terus masalah ni. Wajibkan tamam. Tu mazhab Hanbali. Wajib tamam untuk masalah yang macam ni. Habis anak ra'i tu lah. Dan diambil faham daripada masalah kemudi perahu ini akan masalah jelebar. Apa jelebar? Jelebar ni driver lah. Driver. Jelebar. Jelebar. Dia petani bahasa petani ni. Jelebar, driver dan kalendar kolek. Driver dengan kolek kaitabah. Dia ni driver kolek kaitabah. Umpamanya yang jauh perjalanannya, seperti bah Sungai Golok Haknyai, Sungai Golok ke Haknyai. Ni dia buat contoh belah depa lah, belah Thailand tu, Sungai Golok, daripada Sungai Golok pi ke Haknyai. Duk hari-hari duk pimai Sungai Golok Haknyai, Sungai Golok Haknyai. Kalau gitu afdal tamam lah. Bila nak buat tamamnya hari-hari. Tapi nak buat qasar boleh tak? Boleh. Buat qasar tak ada masalah apa. Cuba bincang ke afdal saja ni. Afdal dia tamam. Ni dia kata seperti bah Sungai Golok Haknyai. Maka sembahyang tamam itu afdal bagi keduanya. Keduanya mana? Jelebar dan kalendar tu. Kalendar. Driver dengan kolek. Bahasa kita kata kolek lah. Kolek. Lebah kan dia ada seorang lagi peneman dia, kolek dia. Habis yang tu afdal ni, maka sembahyang tamam itu afdal bagi keduanya. Afdal tu daripada sembahyang qasar, daripada dia sembahyang qasar. Pada kata afdal tu. Dan jika tiada serta keduanya ahli keduanya sekalipun, walaupun tak ada ahli, tak ada, kita kata keluarga dia tak ada pun, driver dengan kolek tak bawa keluarga pun, tu pun afdal buat tamam. Afdal buat tamam. Habis. Kerana ilat pada kata royah tak sah ni. Pasal apa yang kata royah
Walaupun kata tak ada ahli, sebab hak sebelum ni, hak dalam yang kata kemudi perahu tu, dia ada ahli. Nah, kan kemudi perahu musafir di dalam laut sertanya ahli tu. Kan ada ahli kat situ, baru afdal tamam. Nah, hak ni dah driver tak ada bawa keluarga apa pun. Pasal apa yang nak kira ahli pula? Pasal apa afdal tamam juga? Jadi dia kata kerana perkataan mana ni maqulul qaul dia, perkataan dia mana, dan sertanya ahlinya itu bukannya kait. Bukan syarat. Serta ahli itu bukan syarat, bukan kait, bukannya perkataan tu kait, dia bukan kait. Serta ahli itu bukan kait, seperti berkata oleh Syekh Sulaiman bin Umar bin Muhammad Al-Bujairimi di dalam At-Tajrid. At-Tajrid ni nama kitab, At-Tajrid li Naf'il 'Abid ala Fathil Wahhab. Fathul Wahhab tu ni dia syarah bagi Fathul Wahhab pula, Tajrid ni. Jadi maksud dia, masalah yang kita baca tadi, masalah kemudi perahu tu, sebenarnya hak tu masalah yang disebut di dalam Fathul Wahhab, yang mana musannif dia ambil sebiji yang disebutkan di dalam Fathul Wahhab. Fathul Wahhab ni Syekh Zakaria Al-Ansari. Saya tak ada lagi. Fathul Wahhab tak ada lagi, Tajrid ni lagi tak ada. Lepas ni kena azam untuk beli ni. Ni kitab-kitab yang muktabar ni. Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. At-Tajrid ni Syekh Bujairimi buat. Jadi Syekh Bujairimi kata apa? Tu hak Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari sebut dalam kitab dia, dan sertanya ahli tu, serta kemudi tu ahli tu, hak tu sebenarnya bukan kait apa-apa pun, bukan syarat pun. Saja letak. Saja buat main saja, buat masalah saja. Itu. Jadi di dalam At-Tajrid jilid yang pertama, dan berkata ia pada sahifah itu juga. Berkata ia pada sahifah itu juga. Berkata ia mana tu lah, kalau ikut zahir tu, zamir balik kat dekat tu, Syekh Sulaiman bin Umar bin Muhammad Al-Bujairimi. Dan berkata ia Syekh Sulaiman bin Umar bin Muhammad Al-Bujairimi ni, dia kata apa? Wa misluhu ma law kana fil barri. Dia baca barri. Fil barri kama qalahu syekhuna. Artinya, dan seumpama kemudi perahu tu pada pihak afdal tamam tu, barang yang jikalau ada ia barang tu pada daratan, seperti barang yang berkata akan dia oleh guru kami. Tu kena tengok balik lah syekhuna dia balik kat siapa. Habis hang tu, dan jikalau adalah orang musafir itu daimal hadas. Dan jikalau adalah, wallahu a'lam. Tanda hang tu dulu. Ada masalah ni. Alhamdulillah. Wallahu a'lam. InsyaAllah nanti kita sambung lain. InsyaAllah. Tak ada soalan kot nah. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi wa aftah alaina bi ma'rifati ilmi wa ahsin akhlaqana bil hilmi wa anshur alaina min khaza'in rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi